Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, masih lagi tergantung cerita berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Lebih-lebih lagi pada tahun ini, pilihan raya negeri Sabah. Rakyat Sabah akan memilih pada tahun ini. Mungkinkah akan ada satu perkara yang besar bakal berlaku? Adakah JRS akan tumbang? HJJ akan tumbang? Adakah UMNO ataupun warisan akan mengetuai kerajaan negeri pada pilihan raya negeri kali ini? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan skandal Adun, UMNO Sabah dalam satu keputusan tergempar. Mungkinkah ini satu perkara yang menunjukkan kedudukan HJJ dalam bahaya? UMNO Sabah beri isyarat gegar sidang DUN minggu depan. Selepas SPRM memberi jaminan tidak akan menutup skandal rasuah di Sabah, UMNO Sabah kini bersiap sedia berentap di Dewan Undangan Negeri yang dijangka menjadi sidang terakhir sebelum pilihan raya negeri Sabah. Memetik kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, Pengarah Komunikasi Strategik UMNO Sabah, Datu Rosman Datu Akhir Zaman, berkata, sidang DUN minggu depan merupakan masa paling sesuai untuk membahaskan isu tersebut. Kalaulah kedudukan Ketua Menteri Sabah, HJJ Noor dalam bahaya, adakah beliau akan cepat-cepat membubarkan DUN Sabah dan pilihan raya negeri Sabah akan diadakan seawal boleh? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Sidang kali ini sangat berkemungkinan besar merupakan sidang terakhir sebelum DUN dibubarkan bagi memberi laluan kepada PRN Sabah ke-17. Oleh itu, kerajaan negeri, kerajaan gabungan JRS di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri HJJ Noor mesti memberikan penjelasan secara menyeluruh berhubung skandal rasuah lesen perlombongan mineral yang telah menjadi isu hangat dan membimbangkan rakyat di setiap lapisan masyarakat di Sabah. Adakah dengan ini Ketua Menteri Sabah HJJ Noor akan membuat pengakuan di Dewan nanti? Kita nantikan saja. Datuk Rosman turut menyambut baik jaminan Azam bahwa siasatan berkenaan skandal rasuah lesen perlombongan mineral itu tidak akan ditutup atau disembunyikan. Dalam masa sama, dia menyeru agar tangkapan dan tindakan pendakwaan segera dibuat ke atas individu-individu yang terlibat. Kita nantikan sajalah siapa yang akan ditangkap, siapa yang akan didakwa. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya hormati, ini satu kejutan daripada MB Terengganu. Kejutan ini dalam satu artikel berita, kerajaan didakwa pantau pintas talian telefon MB Terengganu. Rasa-rasanya agak-agaknya kenapa sampai telefon MB Terengganu ini perlu dijejak oleh kerajaan. Tapi ini hanyalah dakwaan. Kerajaan didakwa pantau dan pintas talian telefon Ahmad Samsuri. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri mendakwa dikenakan pemantauan pejabat kawalan perjalanan ataupun TCO oleh kerajaan, termasuk pintasan talian telefon. Katanya, ia seolah-olah memberi gambaran yang dia seorang penjenayah berbahaya dikaitkan dengan sindiket dan gangster atau berstatus persona non grata di tanah air sendiri. Menurut pengakuan ini saja, seolah-olah memberi gambaran yang dia seorang penjenayah berbahaya, itu pertama. Dan yang kedua, seolah-olah dikaitkan dengan sindiket dan gangster. Biasanya kalau dipantau ini, biasanya mungkin terlibat dengan sesuatu perkara yang amat serius. Tapi kita tidak tahulah apa kebenarannya. Menurut artikel ini, menurut MB Terengganu, adakah telefon saya dipintas? Sudah tentu 100%. Adakah saya diikuti ke mana-mana saya pergi?
walaupun atas urusan pribadi, sudah tentu tanpa ada keraguan dakwanya. Katanya perkara itu merumitkan proses keluar masuknya melalui sempadan negara, walaupun sekadar ke Sabah dan Sarawak sejak suku ketiga tahun 2024. Saya tertanya-tanya lah, kalaulah benar MB Terengganu ini terlibat dengan jenayah berbahaya kah, terlibat dengan sindiket ataupun gangster, nah sudah pasti perkara ini amat-amat serius. Dan kalaulah perkara ini benar, macam manalah jawatan beliau sebagai MB Terengganu, dan apa pula pandangan kepimpinan PN dan PAS yang mempunyai pemimpin yang terlibat dengan perkara ini. Kalau benarlah terlibat dengan jenayah ataupun sindiket ataupun gangster. Namun ini satu kenyataan, kerajaan didakwa. Pantau pintas talian telepon MB Terengganu. Saudara-saudara, tonton apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, balik-balik kita dengar berkaitan dengan isu rasuah, cerita rasuah. Rasuah sini, rasuah sana. Di Sabah pun ada berlaku, di Semenanjung pun ada berlaku. Boleh dikatakan seluruh Malaysia ada saja cerita dan berita berkaitan dengan rasuah. Tapi akhirnya, tuan-tuan dan puan, antara yang telah menarik perhatian ramai orang adalah berkaitan dengan isu skandal rasuah di Sabah. Apa perkembangan terkini? Ini satu keputusan SPRM bertarikh 10 April. Tiada unsur campur tangan dalam siasatan kes rasuah adun Sabah. Tidak ada sebarang unsur campur tangan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor atau Kerajaan Negeri dalam SPRM berkaitan kes rasuah Malaysia. Maafkan saya, berkaitan dengan kes rasuah yang dikaitkan dengan adun di Sabah. Ini adalah pengakuan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Tan Sri Azam Baki. Kalau ada kata Ketua Menteri Sabah suap SPRM, kalau ada yang cuba membuat kenyataan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor telah menyuap Azam Baki untuk menutup mulut dan sebagainya, akhirnya perkara ini telah dimatikan, telah dinafikan sendiri oleh Azam Baki. Beliau berkata pihaknya telah mengambil kenyataan Haji G sebanyak 2 kali dalam siasatan tersebut, dan Ketua Menteri Sabah memberikan kerjasama sepenuhnya bagi membantu siasatan. Setakat ini, semua kenyataan telah diambil termasuk daripada adun terbabit. Ada lagi tinggal kenyataan seorang individu yang terlibat dalam rakaman video kes berkenaan yang perlu kita dapatkan penjelasan katanya di Kota Kinabalu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Capna Rasuah SPRM bersama media Sabah yang turut dihadiri Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJE Datuk Muguntan Vanar. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, setelah isu ini tular berkaitan dengan rasuah adun berjemaah yang juga melibatkan nama Ketua Menteri Sabah, jadi dinafikan oleh Azam Baki sendiri bahwa siasatan ini ada campur tangan, terutamanya daripada mereka-mereka yang disebut di dalam isu tersebut. Dan pada akhirnya, persoalan paling besar, kalaulah mereka-mereka ini yang disebut di dalam skandal ini bersalah, didapati bersalah, adakah mereka akan didakwa, diheret ke mahkamah, dan seterusnya mereka akan masuk penjara. Ini menjadi persoalan paling utama. Lebih-lebih lagi, tahun ini Sabah akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Apa komen Anda?